Lepas tu satu soalan tu dia tanya, pakcik ni pernah mati kan 10 tahun lepas? Kisah-kisah seram dan misteri di bilik gelap. Sebelum korang terlupa, apa kata korang bantu like video ni dan juga subscribe tanda sokongan. Okey, Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Dah pagi kan, 2:30 pagi. Ni Kak Zu Jinjang sambung kisah sihir. Jadinya ni kejadian lepas arwah pakcik Kak Zu yang mati hidup balik tu, yang bangun tu. Jadinya selepas kejadian tu lama kan Kak Zu cakap pakcik tu hidup balik. Jadinya pakcik ni dia dengan ayah ni hobi dia orang suka memburu dalam hutan lah. Jadi satu hari dia ni buat planning dengan 5-6 orang kampung. Jadinya kalau nak masuk hutan, dia orang kena bawa orang asli dalam 1 atau 2 orang. Jadinya total hampir 10 orang lah masuk untuk memburu benda binatang-binatang dalam hutan lah. Macam selalunya kalau dia yang besar tu, dia orang akan mencari rusa lah. Kalau pergi dalam 2-3 orang, hanya kijang, pelanduk, macam tu sajalah. Jadinya malam tu dia orang buat planning untuk cari rusa. Jadinya ramailah, hampir 10 orang pergi. Jadinya dia orang pergi dalam pukul 8.30, pukul 9, macam tu kampung kan dah gelap. Jadinya dia orang berkumpul nak pergi jalan kaki. Jauh jugalah daripada kampung Kak Zu nak masuk dalam hutan tu. Jadinya pada masa tu dia orang pergi masuk, dan dia orang ni memang cara dia orang kepung. Orang duduk sini, orang duduk sini, orang duduk sini, macam seorang-seorang. Jadi pada malam tu dia orang tak dapatlah hasil yang besar, cuma dapat yang kecil-kecil je. Jadinya ayah ni pun balik dalam pukul 12, dia orang dah balik rumah. Jadi malam tu dah balik, ayah pun tidur. Jadi pagi bangun subuh. Bila dia bangun subuh, dia sambung lepas solat, dia pergi baring atas katil. Yalah, dia dah penat masuk hutan kan. Dia terlena. Jadinya mak ni, dia tak perasan yang ayah ni pergi balik dekat atas katil. Jadinya dia kemas-kemas dalam pukul 6.30 pagi tu, mak ni kemas-kemas. Dia pakai campak-campak je, bantal-bantal atas katil. Jadi ayah ni terkejut. Mak cakap, ada ke atas katil? Tidur ke? Dia cakap, tadi dia macam masa penat, dia baring, lepas tu terlelap. Mak cakap, dah lah, kata nak pergi menoreh. Dia kata, pergilah minum. Jadi ayah ni pergi meja makan. Bila dia nak minum, nak tahu Iwan, ayah ni dia pegang cawan. Tiba-tiba tangan dia macam pegang-pegang tu macam tuang je air tu ke bawah. Tak sampai ke mulut dia. Jadi macam tangan dia dah jadi terlumpuh. Jadi kaku. Jadi bila dia pegang, dia dah pegang, dia nak angkat tu, tiba-tiba kan dia jatuh. Betul, mak cakap, kenapa tuang air tu? Dia cakap, tak boleh angkat. Tiba-tiba tangan dia tu jadi macam keras, tak boleh nak angkat. Jadi air tu semua tumpah. Dari situlah ayah jadi stroke sebelah badan. Masa tu Kak Zu dah tingkatan 2 rasanya, macam tu lah. Kak Zu dah asrama. Jadi ayah ni tiba-tiba lumpuh lah, habislah satu badan, dah tak boleh gerak. Jadi dia baring je, kita ni panggil macam-macam lah. Perawat yang datang, dulu bomo lah, kalau kat kampung kan panggil bomo. Bomo ni datang macam-macam, buat cara suruh macam tu, suruh macam ni. Kita akan buat. Kita buat tapi tak ada. Tak berjaya lah. Jadinya kakak Kak Zu ni dia dah kahwin, yang sulung dia kahwin dengan orang sini. Dia kata ada kawan bomo, kawan dia macam perawat. Jadi dia orang balik kampung bawa. Orang tu berubat, dia kata sebelum dia berubat, dia kena kemas rumah dulu. Pasal katanya orang ni dia kahwin dengan orang bunian yang nak merawat ayah ni. Orang bunian? Dia kahwin dengan orang bunian. Jadinya bila dia nak merawat, dia cakap kemungkinan selalunya anak dengan isteri dia akan datang. Jadi dia suruh kita kemas rumah, dia takut anak-anak dia macam tak ambil-ambil barang-barang kita, sepah-sepah. Macam itulah. Jadinya cakap tak ada apa pun, cakap rumah biasa je. Rumah dulu-dulu mana ada barang-barang perabot sangat. Jadi kita pun tak apa, dia pun mulakan sesi dia merawat lah.
Bila dia merawat tu, pakcik Azu ada, atuk Azu semua ada lah. Tengoklah cara dia rawat. Lepas tu dia tahu. Dia cakap, pakcik ni dalam minggu lepas ada masuk hutan kan? Dia cakap, betul. Niat nak memburu rusa kan? Ada tak pakcik ni, dia kata, jumpa satu tempat macam padang terlampau cantik besar. Dia tanya ayah. Lepas tu ayah cakap, betul, ada. Dia kata dia nak melangkah, tapi pakcik ni cepat panggil, oh jom kita balik. Jadi ayah ni tak sempat nak masuk ke kawasan padang tu. Masa tu ayah tu dah pelik, kenapa dalam tengah-tengah hutan rimba ni ada satu kawasan yang cantik. Masa zaman kita orang dulu, Iwan, Akak dengan Abang Syah, kita tak terdedah dengan orang sebelah sana. Orang Bunian ni, kita memang tak berapa tahu kisah-kisah dia ni kan. Jadinya orang cakap, dia memang ada tapi dia tak masuk. Dia baru nak melangkah dah panggil balik. Jadinya orang tu kata, orang dekat sana marah dekat ayah. Pasal ayah dah masuk kawasan dia orang tanpa membagi salam. Jadinya orang sana marah dan buat ayah ni sakit. Jadi kita berubat kat mana pun tak akan elok. Jadinya dia isteri dia kan orang sana. Isteri dia pergi berbincang dengan orang sana cara baiklah. Saya cakap dia ni tak tahu macam tu. Jadi isteri orang tu pergi berbincang-bincang. Lepas lama juga dia berubat. Lepas tu dia balik, dia kata, Alhamdulillah, dia kata orang sana setuju maafkan pakcik ni. Tapi dengan satu syarat. Lepas sihat, pakcik ni kena pergi balik dekat sana, bawa beras kunyit, tabur bagi salam, tabur minta maaf. Pasal bukan niat kita nak kacau tempat dia. Kita pun tak tahu. Lepas tu tak apalah, dia pun buat cara rawatan dia, buat air semua, dia buat cara dia. Lepas tu pakcik yang Kak Zu yang kata mati duduk balik tu, yang mati yang bangun tu, dia pun tanya orang tu, boleh tak kalau nak berubatkan saya? Pasal badan dia jadi macam lengor-lengor, kebas-kebas, dia cakap. Lepas tu orang tu pun dia macam mulakan rawatan dia. Lepas tu satu soalan tu dia tanya, pakcik ni pernah mati kan 10 tahun yang lepas? Terkejut tak? Yelah, dia tanya. Macam mana dia boleh tahu? Pelik. Dia kata, pakcik ni pernah mati kan 10 tahun yang lepas? Pakcik tu kata, betul. Dia kata, lepas ni pakcik kena berhati-hatilah. Ramai yang musuh pakcik. Dia kata, ramai sangat yang sakit hati dengan pakcik. Ramai sangat yang macam iri, dengki semualah. Dia cakap begitu. Lepas tu pakcik kata, InsyaAllah, dia kata dia akan cuba. Lepas tu dia bagi pakcik ni satu kayu macam tangkal. Dia cakap, berbubuh tali ni, kayu ni isteri dia yang dapatkan daripada orang sebelah sana. Orang Bunian lah. Orang Bunian lah, dia cakap. Ni dia kata, pakcik kalau masuk rumah orang, tandas ke rumah, pakcik kena pakai, ikat dekat pinggang. Zaman dulu kan, orang mesti percaya tangkar-tangkar ni. Dulu kan. Betul. Setuju. Islam kita kan tak kuat macam sekarang kan. Jadi memang percaya. Dia kata melainkan kalau pakcik masuk rumah sendiri tak boleh pakai. Nak masuk tandas kena buka. Tapi kalau rumah orang, kena pakai. Dia cakap, kita tak tahu orang tu nak sihir kita, orang tu nak apakan kita. Tu jadi pelik. Orang ni pandai juga cakapnya kan. Dia boleh tahu pakcik ni mati, duduk balik semula. Lepas tu, lepas kejadian tu, okey, ayah pun dalam seminggu tu, Alhamdulillah. Ayah pun dah sihat. Lepas tu pakcik pun dah bawa balik semula ke dalam hutan lah. Buat balik lah apa yang dia suruh. Kita memang buat lah. Jadi Alhamdulillah lah, ayah pun okey. Dah sihat balik, dah elok balik daripada sakit dia. Dalam lepas pada berapa tahun, kat dalam 10 tahun lebih macam tu juga, pakcik dapat orang hantar sihir kat dia. Jadinya pakcik ni dia dah sakit. Sakit dia tak boleh nak makan, dah tak boleh nak minum. Tidur tak boleh, baring tak boleh.
Badan pakcik ni contoh dia badan macam Abang Syah. Sedap-sedap. Badan dia sedap sangat. gempal-gempal. Gempal-gempal lah. Ya, yang lain diam. Yang lain diam. Dia badan dia gempal-gempal. Okey. Jadinya bila dia sakit tu, dia dah tak makan semua. Jadi cengkung lah. Masa tu Kak Zul dah kerja. Dekat Ipoh Kak Zul rasa. Lepas tu masa dia sakit tu dia macam solat, dia berdoa, dia kata kalau aku nak mati pun biarlah aku mati lepas raya. Raya ketiga ke kedua ke aku tak kisah, tapi yang penting lepas raya. Siang malam dia berdoa minta tu. Dia kalau dia nak mati biarlah dia mati lepas raya. Biar orang senang datang menziarah dia. Dia cakap macam tu. Jadinya bila lah raya, kita orang semua ramai balik. Lepas tu dia memang sakit. Takik masa tu sakit yang teruk sangat dah. Lepas tu dia cakap dengan anak dia nak makan tom yum. Tapi Kak Zu yang kena buat. Dia kata dia memang teringin sangat. Lepas tu Kak Zu ni pun buat lah. Padahal tom yum bodoh-bodoh gitu je. Pakai cube je. Tapi dah kata dah dia nak kan. Mungkin Kak Zu cakap mungkin permintaan dia tak akhir. Macam tu lah kita anggap macam tu lah. Kak Zul memang buat daripada tengah hari siap tu Iwan. Dia makan sungguh-sungguh dia makan sampai isteri dia. Makcik kata, amboi melampau sungguh makan ni sampai tengah malam. Dia cakap tak tahulah hari ni dia rasa macam nak makan sangat. Rasa berselera sangat dia makan. Itulah first time dia makan banyak, makcik cakap. Dia makan daripada siang sampai malam. Makan tom yum tu campur nasi. Dia makan tu je. Lepas tu malam tu dalam pukul 12 tengah malam. Dia jadi teruk sangat. Dia dah jadi terlampau dah habis lah. Dia punya penyakit dia dah over lah, dah teruk kan. Lepas tu kita orang pun dah bangun. Masa tu kakak Kak Zu daripada dia beraya kat Kelantan, dia balik singgah kat Perak. Jadinya kakak ada kereta lah semua. Adik pun ada semua. Lepas tu dia cakap, ayah cakap jom kita bawa pergi hospital. Kena pergi hospital Greek. Hospital Greek dia rumah Kak Zu hampir sejam. Daripada kampung Kak Zu nak ke hospital Greek. Masa dulu jalan kan tak berapa macam ada highway sangat. Lepas tu dia cakap dengan ayah, bayangkan sebesar-besar badan Abang Syah tu, badan dia jadi kurus sampai ayah boleh gendong dia, dokong, bukan gendong, dokong dia. Ya Allah. Kurus sangat tu. Kurus sangat. Lepas tu kita bawa pergi hospital. Dia berbisik dekat ayah, aku ni dah tak lama, kau tolong jaga keluarga kita. Dia cakap macam tu. Ayah cakap jangan cakap macam tu. Dia orang ni memang nak bagi aku mati. Dia cerita, aku tahu siapa yang buat. Tapi dia orang ni memang nak bagi aku mati. Ayah cakap jangan cakap macam tu. Tak apa, kita ikhtiar. Jom kita pergi hospital. Dia cakap, tolonglah kau jagalah keluarga kita. Aku harap kat engkau je. Sambil dia nak naik dalam kereta tu dia berbisik kat ayah. Masa tu ayah tak pergilah. Perginya adik, abang ipar, lepas tu anak dia bawa pergi ke hospital Greek lah. Jadi malam esoknya, dia hanya bertahan masuk air je dalam badan dia. Malam esoknya kita pergi. Doktor suruh adik call. Saudara kata, pakcik ni dah tak ada harapan. 50-50. Panggillah adik-beradik semua datang. Lepas tu adik kata boleh ke masuk malam? Tak apa, saya bagi kelonggaran, marilah. Jadi adik beritahu kat security, cakap nanti pukul 8 atau pukul 9 keluarga nak datang tengok pakcik. Jadi anak dia, menantu dia, isteri dia memang duduk kat hospital tunggu dia. Kak Zu pun pergi malam tu. Memang Kak Zu pergi ikut abang ipar semua pergi. Kak Zu, mak, ayah, dia 4 orang pergi. Kita orang pergi sampai kat hospital Greek, kita orang boleh masuk macam tu lah security tu. Cakap, oh ni Pak Ngah punya adik-beradik. Kita pun pergi. Sampai pergi kita tengok, Kak Zu tengok dia, Iwan semua. Ya Allah, cakap dia macam baring, bangun. Dia cakap dia tak lepas nak nafas. Lepas tu wire ni memang penuh lah badan dia. Dia baring. Lepas tu doktor kata, kuman je. Jadi kuman ni dah serang hati dengan jantung dia. Yang tu dia 50-50. Yalah, doktor kan mana tahu benda-benda macam tu. Jadi dia suspek kuman je lah. Bila Kak Zu pergi, dia jadi baring, tidur baring, bangun, dia tak boleh. Lepas tu dia cakap, Zu, dia cakap, picit lah pinggang Pak. Dia kata, pasal kita bahasa dia Pak.
Cik lah pinggang pak sakit sangat pinggang. Lepas tu mak pun cakap pergilah. Kak Azul ni pergi. Kak Azul pergi belakang dia tu. Kak Azul sentuh je badan dia. Kak Azul terus menangis. Tak berhenti. Wan tahu tak kenapa? Yang Kak Azul Kenapa, Kak? pegang tu hanya kulit. Allahu Akbar. Masya kulit. Allah. Macam mana Kak Azul nak picit? Macam mana Kak Azul nak urut? Hanya kulit Isi dah dengan tak ada. tulang. Isi tak ada. Kulit dengan tulang. Cuba bayangkan macam mana Kak Azul nak picit. Dia kata dia sakit pinggang. Kak Azul memang tak boleh tahan. Kak Azul menangis. Kak Azul hanya boleh sapu, urut. Macam sapu, gosok je kan. Badan dia Kak Azul gosok macam tu je. Lepas tu dia doktor bagi ubat tidur lah pasal dia dah tak boleh tidur daripada sehari tu. Dia memang tak boleh tidur. Kak Azul memang sempat mak ni baca Yasin dan semua. Kak Azul dah tak boleh. Cakap tak boleh lah macam ni. Kata Kak Azul hanya boleh mampu gosok je badan dia. Lepas tu Kak Azul dah tak boleh. Tak boleh tengok dia. Pasal kita memang rapat manja dengan dia. Jadi tak boleh tengok keadaan dia macam tu. Kak Azul cakap, korang memang kurang ajar sungguh bagi pakcik aku mati. Cakap itu. Kak Zul memang tak boleh tahan. Tengoklah kami pun balik dalam pukul 12 macam tu. Bila dah doktor dah bagi dia ubat tidur semua. Bagi dia rehat sekejap lah. Kak Zul bagi dia rehat. Esok tak apalah cakap. Pak rehatlah, kami nak balik dulu. Dia cakap, aku nak balik. Aku tak nak mati dekat sini. Aku nak balik. Dia cakap, tak boleh pak, cakap. Doktor tak nak tanggung risiko. Pasal doktor pun nak bagi balik. Memang siang tu doktor nak bagi balik. Kalau dia dah mengamuk. Lepas tu abang cakap biar dulu. Pasal abang ni, dia nak cari rumah juga untuk ubatkan juga. Tak kira apa jadi. Walaupun makan duit pun tak apa. Kita nak ubat juga. Nak ubat juga pakcik ni. Lepas tu abang ni pun jumpalah satu bomoh. Orang tu cakap bomoh. Tapi Kak Zul tak nak sebut kampung tu lah. Pasal dia kampung luar Kak Zul. Bila abang ni dia bawa bomoh tu pergi. Abang tu cakap dengan dalam ni. Kau ubatlah apa pun pakcik aku. Aku nak pakcik aku sihat. Aku tak kira banyak mana kau minta aku akan bagi. Abang cakap. Kami akan collect duit. Kami akan bagi kat kau. Lepas tu pakcik kata orang tu diam je. Tapi kau ingat. Aku kalau jumpa orang yang buat pakcik aku. Memang aku cari sampai lubang cacing. Abang cakap macam tu. Lepas tu dia bawa bomoh tu pergi ke hospital. Dia nak tahu apa sebenarnya. Abang yang bawa bomoh tu. Bomoh tu lah yang buat kat pakcik. Allah Akbar. Bila dia sampai. Dia tengok. Bomoh tu terus terdiam. Lepas tu bila dia tengok menantu pakcik ni semua. Dia kenal. Rupanya bapa saudara dia, pakcik tu. Kira ada bau-bau bacang lah. Okey. Jadinya, apa tu abang cakap, aku nak kau bagi pakcik aku, kau tariklah apa yang ada. Orang ni hantar, kau hantar balik ke orang tu. Jadi, cuba fikir logik. Kalau dia tarik, dia mati. Betul tak? Dia tarik, dia mati. Pasal benda tu dia yang hantar. Yes lah. Betul lah. Jadinya, dia akan tambah lagi bagi pakcik yang mati. Allahu Akbar. Pasal dia dua pilihan tu je. Kalau dia tarik, dia akan mati. Pasal benda tu dia yang hantar. Daripada dia mati, lebih baik dia tambahkan lagi benda dia. Jadi pakcik tu lah yang akan mati. Lagipun pakcik tu pun dah nazak kan. Betul. Jadi dia bagi air 1 gelas je air kat pakcik. Lepas tu dia cakap dengan abang, tak apa, aku nak pergi rumah. Aku tak jadilah balik dengan kau. Aku nak pergi rumah anak saudara, dia cakap. Pasal dia tahu bila dia bagi air tu, dalam masa setengah jam atau 10 minit, pakcik ni akan pergi. Jadi, abang ni kan dah bagi warning dalam kereta. Kalau aku tahu siapa yang buat pakcik aku akan carilah pakai lubang cacing. Takkan dia nak serah diri dia. Jadinya dia pergi, lepas dia bagi ubat ke pakcik, dia bagi air kat pakcik, dia keluar dari hospital, lepas tu abang ni balik. Bila abang ni pusing je kereta tak sampai dalam 10 minit,
menantu pakcik panggil abang, dia tak dengar lah. Masa dulu mana ada handphone. Cuma ada telefon rumah je kita. Dia panggil abang dah tak dengar pasal dia dah pusing kereta. Masa tu pakcik dah tak ada. Tak sampai 5 minit 10 minit dia minum air tu, mata dia naik atas, ajar mengucap dah tak ada. Jadinya dalam pukul 10 malam macam tu pakcik pergi. Tapi alhamdulillah urusan jenazah dipermudahkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah doktor benarkan dia balik. Selepas dia meninggal, nak tahu, ribut peti datang melanda selebat-lebat, sekuat-kuat amat. Kita bawa jelik jenazah tu di dalam hujan sampai kat rumah dia terpaksa dalam pukul 2 pagi tu, memang terpaksa dalam hujan. Kita payung semua masuk. Masa tu orang kampung pun dah berkumpul dalam rumah tu, kawasan rumah tu semua berkumpul. Hujan tu berhenti hanya 2 jam je untuk kebumikan dia. Selepas kebumikan, hujan semula. Lepas ke bumi, hujan petir ribut melanda kembali. Allahu Akbar. Lepas tu mak Kak Zu tanya, mak kenapa macam ni mak? Pakcik engkau ni bukan calang-calang orang, dia kata. Dia ni menuntut ilmu macam dalam gunung sana, orang kata macam betapa. Ilmu betapa. Dia kata masa Tok Guru dia meninggal pun memang macam ni, lagi dahsyat dia cakap. Lagi ribut petir tu hanya 2 jam, betul-betul 2 jam je hujan tu berhenti untuk kebumikan dia. Tapi berapa buah kampung, ialah dia kan ketua kampung. Dia ni bukan Kak Zu nak puji, dia memang baik, bagus sangat. Iwan dengan Abang Syah kan, orang lelaki kan. Kalau orang kata maki hamun kat korang rasa korang nak tak pergi rumah dia kalau dia panggil? Mesti tak kan, terasa hati kan? Tak. Tak kan? Tapi dia tak. Dia pergi. Orang tu panggil buat doa arwah anak orang tu, dia pergi. Anak orang tu demam, dia pergi rawat. Allah. Sampai ayah Kak Zu marah. Kau ni kan orang tu dah maki kau, dah kata kau macam-macam dah. Tapi engkau, dia cakap, pergi juga, dia kata. Biar orang buat kat kita, dia kata. Jangan kita balas, dia kata. Dia memang Allah. Memang amalan ni pun salah satu jugalah kan, Brother Syah dan juga Akbar Perfume. 3 orang yang sihirkan. Yang 3 orang yang hantar guna 1 bomoh. Orang dia kita kenal. Orang dia orang kampung tu juga. Orang seorang nak jadi satu-satunya bomoh dalam kampung tu. Yang nombor 2 nak jadi ketua kampung. Yang ketiga pasal perebutan tanah. Pakcik ni kan ketua kampung, jadi dia settlekan hal tanah. Keluarga satu lagi jadi orang yang tu sakit hati. Jadi 3 hantam 1. Habislah. Astaghfirullahaladzim. Baru dapat tahu rupanya 3. 3. Tapi masa dia meninggal orang tu tak datang. 3 tu tak datang. Jadi dari situ kampung bukan besar pun. Kita boleh tahu siapa datang, siapa tak datang. Betul. Dan inilah kejadian yang berlaku. Dan cerita ni saya terima kasih kepada Ihsanuddin yang kongsi rezeki. Okey, kita nak tanya sekejap Kak Zu sebelum Kak Zu nak turun. Okey, kita ada seorang lagi tengah queue sini. Kak Zu. Okey, bila Kak Zu cerita benda ni, okey, seperti biasa, ada akan percaya, ada yang cakap kencing je. Apa Kak Zu boleh terangkan sebelum dapat komen sebegitu? Sebagai ruang sekejap. Tapi ni memang betul-betul pengalaman depan mata Kak Zu sendiri. Kak Zu yang alami, Kak Zu yang tengok. Cuba bayangkan sebesar-besar Abang Syah boleh jadi hanya tinggal kulit dengan tulang. Boleh bayang tak? Memang sihir ni wujud. Memang wujud. Kalau orang dah hati busuk macam tu, memang akan buat. Betul punya. Betul. Okey, ada yang komen yang bawah ni, aduh, orang yang rapat dengan kita, orang yang ada kena mengena dengan kita, bahana orang yang
mempertuhankan jin. Ada komen sini kan. Allah saja yang maha membalas jika arwah tak memaafkan orang-orang tu yang menyihir arwah. Dia memang baik. Kau buat apa Betul. pun dia akan maafkan. Allah. Sebab itulah dia orang kata pemudah lah. Bayangkan jenazah dia, orang ni berebut untuk pikul hantar ke kubur. Daripada masjid Kak Zu tu, dari rumah Kak Zu ke masjid dalam 10 minit. Dalam masjid ke tanah perkuburan dalam 15 minit. Semua orang ni dapat sikit-sikit sampailah ke kubur. Dalam masjid tu sampai keluar orang solat jenazah dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pasal dia ketua kampung, jadi ramai yang tak tahu dia meninggal, ada juga yang tak tahu dia meninggal. Pasal dulu Sampai bukan begitu macam sekali sekarang kan, handphone semua. Dulu kan cuma call rumah, macam tu je. Betul. Kak Zu. Yes. Kak Zu. Okey, apa pengajaran yang Kak Zu boleh tinggalkan kepada kami? Tak payahlah buat orang macam tu. Kalau kita nak sesuatu benda pun kita buat cara elok. Cuma macam yang dia nak jadi ketua kampung tu. Ayah Kak Zul pergi merayu dekat orang tu. Tolonglah pasal dekat kampung dulu kalau 10 tahun jadi ketua kampung akan dihantar ke naik haji free. Jadi dia dah 9 tahun cuma untuk 1 tahun je. Jadi ayah Kak Zul pergi merayu. Duit dia habis untuk pergi ke Mekah tu, duit dia dah habis. Dia laburkan. Dia ni jenis kalau macam peruntukan untuk kampung dia tak pernah ambil untuk adik-beradik dia. Untuk anak-anak dia. Dia semua bagi orang. Jadi duit-duit dia pun dia keluarkan. Jadi bahagian duit dia untuk pergi ke Mekah tu dah habis guna. Jadi inilah peluang satu-satunya dia untuk pergi ke Mekah tu. Untuk yang 10 tahun. Ayah ni pergi merayu dekat orang tu. Tolonglah bagi dia setahun je lagi untuk bagilah can dia pergi ke Mekah. Pasal duit dia dah habis. Tapi orang tu tak nak. Itulah tak payahlah kita nak berebut-rebut macam tu. Kesian. Betul-betul kesian. Jadi orang kata kita akan kehilangan orang yang kita sayang dengan sihir ni. Itulah. Minta-mintalah kita dijauhkan daripada macam tu. Betul. Itu dia. Cerita daripada Kak Zo. Banyak pengejaran yang berlaku kan? Kak Perfume? Abang Syah? Hebat cerita yang Kak cerita Zu dia. sampaikan ni. Pengalaman Kak Zu ni pengalaman yang bukan calang-calang. Betul. Kalau siapa yang tak duduk di tempat tu, dia orang tak akan rasa. Macam mana kita tengok daripada kita ni manja dengan pakcik tiba-tiba. Bayangkanlah. Dah badan besar, tiba-tiba tinggal saja kulit. Memang Betul tak kan ada Kak Zo? tarik kulit dia. Kulit dia memang Kak Zu tarik. Sikit pun tak ada isi. Macam mana kita nak ni kan. Cuma Kak Zu, saya cuma nak sampaikan sedikit lah. Selalunya orang yang baik, sekiranya di hujung hayatnya Allah bagi sakit ke dan orang kata musibah, sebabnya satu je. Sebab sepanjang hidup dia orang baik. Mungkin ada sikit-sikit dosa yang Allah nak ampunkan. Allah nak terima dia sebersih-bersihnya. Kasih hapus semua dosa, baru Allah ambil nyawa. Betul. Supaya dia tak diazab di sana. Itu hikmah Orang dia tu lah. dapat jadi ketua kampung. Dia dapat jadi ketua kampung. Yang bomoh tu pun satu-satunya dia boleh jadi bomoh dekat kampung tu. Memang dia orang dapat lah. Apa yang dia orang nak tu semua dapat. Tu je. Tapi Itu dia. korbankan nyawa orang lah. Ada juga yang Betul, yang Kak dia tak Zu. dapat. Betul, ada juga yang tak dapat. Tapi sekejap korang semua. Kita ada seorang lagi tengah queue ni. Okey, saya rasa takut nanti sekarang dia cakap lama sangat ni. Tak akhir. Sebab tu. Ada lagi. Ada seorang lagi yang tengah queue lagi. Tak apa. Jadi maafkan saya kalau macam korang Kami minta maaf. yang tengah tengok VTT ni atau video ni di YouTube ni, ni nampak sebenarnya yang korang tengok YT ni sekarang ni adalah YT korang tengok kan. Ini bukan YT, ini sebenarnya live di TikTok. Ada orang tengah komen di bawah dan juga ada yang tengah menunggu. Jadi ada yang komen, "Bang, kenapa orang tu bercerita abang bunyi double lah tapi, kenapa abang bercerita abang bagi dia masa-masa dia sebenarnya inilah live. Saya nak beritahu kan, ini live memang macam itu. Ni Kak Zu nak Apa beritahu tu, sikit. Kak Yang bomoh tu, selepas tu dia mati dalam keadaan yang ngeri lah. Mungkin balasan dia lah. Bomoh tu.
Bomoh yang buat pakcik tu. Dia mati, dia pertama, orang yang pertama meninggal. Daripada 3 orang tu. Kifarah semua tu. Farah dia pasal ialah kita berdoa siang malam. Surah Allah tunjukkan balik. Kita tak boleh nak hantar dia sihir. Jadi kita minta Allah tunjukkanlah balik dekat dia. Tu je. Okey, nanti lain kali Kak cerita yang saka pula. Okey. Boleh. Semalam Boleh. Semalam. Semalam punya sambungan. Yeah, ini kita tunggu ni Kak Zu. Sorry Kak Zu Okey, kita tak apa, paksa tak apa. potong. Boleh Okey. Okey. So jaga diri. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Terima kasih. Okey, okey macam Kak Perfume, benda ni itulah orang kata pengalaman kan. Pengalaman tu sebenarnya tak semua orang ada pengalaman yang sama. Jadi sebab tu orang kata kan pengalaman tu mahal. Kan. Jadi macam tadi Kak Zu punya penceritaan tu sebenarnya kan ni aku share sikit lah. Sebenarnya kan aku bila terdengar, kalau korang nak tahulah, aku terdengar bila Kak Zu kata kulit, aku terdengar perkataan nak balik, dia mengingatkan aku pada seseorang. Jadi itu aku agak macam emosi sikit kat situ sebab aku faham part tu macam mana perasaan tu tau sebenarnya. Bila lagi-lagi yang kita yang menjaga. Jadi untuk korang-korang kan benda ni orang kata pengalaman semua orang tak sama sebenarnya. Jadi cumanya orang kata setiap benda tu adalah hikmah dia. Macam kisah Kak Zu ni kan. Ada hikmah dia sebalik apa yang terjadi. Macam tu. Macam tadi apa yang Kak Zul sebut apa, semua tiga-tiga tu dapat apa yang diorang nak kan. Tapi ada benda yang diorang confirm tak dapat. Rahmat dan keberkatan Allah memang tak dapat. Betul. Kisah-kisah seram dan misteri di bilik gelap. Sebelum korang terlupa, apa kata korang bantu like video ni dan juga subscribe tanda sokongan.